Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda sentiasa bahagia. Saya mohon maaf dalam pencerahan hari ini masih lagi ada masalah teknikal. Saya tidak dapat menyantuni anda satu persatu. Jadi bagaimanapun usai pencerahan nanti saya akan saudara santuni ya, saudara Hafiz. Adalah nampak satu-satu ya, saudara Hafiz, Basirun, saudara yang lain-lain tu tak tahulah. Yang saya perlukan daripada anda adalah like and share, tapi tak nampak nak buat macam mana saudara. Hari ni pakar-pakar teknikal tak ada bersama dengan saya. Nak buat macam mana saudara? Aduh, hai. Aduh, saudara. Yang nampak salam itu saja. Yang atas tak nampak siapalah pengirimnya. Aduh, hai. Apalah saudara, kita tengoklah apa yang boleh saya buat, apa ini. Cuma saya boleh menyantuni anda usai majlis ini. Saudara, ya, jadi saya terus memberi pencerahan. Hari ini kedudukan laporannya, hari ini adalah hari yang ke-562. Negara kita diserang oleh badai virus corona. Dan hari ini tanggal 2 Oktober, hari Sabtu saudara ya. Sebab itu saya mendoakan agar anda sentiasa sihat. Hari ini saya melihat bahawa ada pengurangan sedikit. Adalah kelegaan sebab semalam 9,889. Tapi hari ini 10,915 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah terkumpul adalah 2,268,499 warga kita yang dijengah dan dijangkiti oleh virus corona. Angka kematian tidak ada laporan, angka-angka yang lain juga tiada, cuma yang ada adalah angka di negeri-negeri. Sebagaimana yang saya lihat, Perlis ada sedikit kurang daripada 81 semalam, hari ini 58. Begitu juga di negeri Kedah daripada 710 turun kepada 574. Alhamdulillah. Di Pulau Pinang juga susut daripada 779 kepada 756. Di Perak juga lega daripada 959 kepada 862. Di Selangor juga susut daripada 1568 kepada 1386. Di wilayah Persekutuan juga susut daripada 289 kepada 171 orang saja. Kita berdoa agar virus corona ini makin susut dan kita dapat terus menjarakkan jangkitan virus corona ini saudara ya. Di Putrajaya juga susut daripada 36 kepada 26. Di Negeri Sembilan ada sedikit peningkatan. Saya nampak ni gelombang di Negeri Sembilan ada peningkatan saudara. Jadi berhati-hati warga Negeri Sembilan ya, sebab 2 hari lepas 132. Semalam dia naik 197 dan hari ini dia terus meningkat kepada 211 orang. Di Melaka dia susut sebab semalam dia meningkat daripada 194 kepada 378 dan hari ini 216. Di Johor nampak gayanya juga terus susut daripada 1217 kepada 1124. Berdoalah agar warga Johor dapat terus memutuskan jaringan virus corona ini saudara ya. Tak nampak, saya minta maaf lah saudara sebab saya tak nampak apa tulisan bawah ni. Di Pahang juga susut daripada 831 kepada 504. Cuma di Terengganu saya nampak ada peningkatan daripada 699 kepada 818. Begitu juga di Kelantan semalam adalah lega. Daripada 1232 dia susut kepada 858. Tapi hari ini dia naik balik pada 1288 ya. Jadi saya haraplah warga di Kelantan sentiasa berhati-hati, jaga kebersihan diri ya saudara. Sebab virus ini dia saudara Guardian Loan nampak sesekali muncul nama. Lain tak nampak saudara. Jadi balik pada warga Kelantan, jaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial.
pastikan kita menjaga, hanya kitalah menjaga keselamatan diri kita dan keluarga. Di Sabah, nampaknya ada susut lagi. Semalam daripada 993 dia turun pada 872 dan hari ini 784. Syabas warga Sabah, teruslah berusaha untuk mengurangkan. Di Labuan nampak gayanya dia naik balik. Semalam 2, hari ini 4. Tetapi di Sarawak juga susut daripada 2,413 kepada 2,121. Artinya Sarawak masih lagi mengungguli. Jadi jumlah warga Sarawak begitu tinggi lah saudara, berbanding dengan negeri yang lain. Itulah yang saya dapat beri laporan berhubung dengan kedudukan virus corona di seluruh negara. Lain-lain saya belum dapat lagi penjelasan atau keterangan daripada Kementerian Kesihatan. Baik saudara, kita masuk tazkirah singkat yang sedikit. Jawab saudara, sebenarnya kita tidak mampu untuk menukar perkara yang sudah berlalu. Dan kita juga tidak termampu untuk menentukan masa hadapan sesuka hati kita. Jadi janganlah kita menghancurkan jiwa kita dalam keadaan susah hati ataupun kita menyesal. Semua ini tidak mampu kita lakukan untuk merubahnya. Ia berada dalam ketentuan ilahi. Ingat saudara, hidup ini amat singkat dan tujuannya terlalu banyak. Maka pandanglah ke awan di atas saudara. Jangan berterusan memandang kepada tanah saja. Tapi bila dah rasa terlampau sempit dengan jalan dan usaha, maka kembalilah kepada Allah SWT. Kerana dialah yang Maha Esa, kuasanya mengatasi segalanya. Jadi katakanlah Alhamdulillah atas apa jua yang berlaku. Ingat saudara, bagaimana kapal Titanic yang hebat pun boleh tenggelam. Tetapi kapal Nabi Nuh berlayar menghadapi bahtera, satu dunia karam, tapi kapal bahtera Nabi Nuh terus berlayar dalam keadaan yang begitu mantap. Jadi ini adalah apa yang diperlihatkan oleh Allah SWT, bahawa setiap yang diciptanya sentiasa kekal. Saudara, tidak mampu untuk tangan-tangan manusia mengatasinya. Jadi saudara, ingatlah bahawa taufik dari Allah itu adalah mengatasi segala-galanya. Sebenarnya kita bukanlah penduduk di planet bumi ini. Sampai waktunya kita akan meninggalkan. Jadi sejauh mana kita kasih dan sayang, ada waktunya kita akan berpisah juga. Jadi saudara, laksanakanlah hidup ini dengan penuh kesederhanaan. Tapi yakinlah saudara bahawa segala-galanya adalah ketentuan ilahi. Itulah tazkirah yang sedikit yang mampu saya sampaikan untuk malam ini saudara. Saya pun tak bersihat, tapi kerana saya janji saya dengan saudara, maka saya harus memberi pencerahan saban malam. InsyaAllah selagi ada kedrat, selagi ada upaya, saya akan berusaha untuk memberi penerangan dan penjelasan apa yang berlaku pada negara kita dan sebagainya. Saudara Hibir Hassan masih lagi tega menghantar kiriman mutiara kata-kata. Terima kasih Cikgu Ibil. Katanya bacaan menciptakan manusia seutuhnya. Itu kenyataan daripada Francis Bacon. Dan bila kita rasa sedih, ini kata Cikgu Ibil, bila kita rasa sedih, pejamkan mata dan katakanlah dalam hatimu bahawa Allah perjalanan hidupku. Allah yang meletakkan aku di sini. Semua ini adalah perancangan Allah dan kita mesti teruskan perjalanan hidup ini kerana kita percaya di atas setiap ketetapannya. Itulah kata-kata mutiara kata daripada Cikgu Hibil. Saudara, saya minta izin seperti biasa untuk e-commerce. Kalau saudara ada produk untuk diwawarkan, bolehlah menghubungi anak anda saya Al-Azhar di talian 011-330-41241. Itu untuk mengiklankan produk saudara. Kirimkanlah ataupun berhubunglah dengan beliau. InsyaAllah bila ada waktu dalam tempoh 5 minit ini saya boleh memberi pencerahan. Setakat ini belum ada yang memberi respon. Jadi kita terus lagi dengan produk daripada tokoh jamu kemaman Saudara Zul. Kita berdoa agar Saudara Zul berjaya dalam perniagaannya. Saudara boleh menghubungi Saudara Zul 019-917-0449 ataupun bolehlah masuk dalam internet cari pada tokoh jamu kemaman. Sebab untuk hari ini saya ingin memberi pencerahan, gambar tak ada.
tentang Arabic gum, almana, iaitu ini datang asalnya daripada Sudan, yang merupakan salah satu prebiotik semula jadi terbaik untuk pertumbuhan bakteria baik dalam usus kita. Ini bukan ubat saudara ya. Ini adalah makanan sampingan daripada herba-herba. Yang ini datang daripada Sudan, iaitu Arabic gum. Kerana ia dapat membantu merawat gout, ulcer, buasir, gastrik dan sembelit. Bukan ubat saudara ya. Hanya makanan-makanan sampingan saudara. Ia juga ini membantu untuk merawat kalau kita ada sakit cirit-birit selain daripada pil Chicken Take On saudara. Dan ia turut merawat kalau ada batuk karang, sendi dan saraf. Selain itu, satu lagi adalah minyak habatus sauda. Ini memang baiklah. Sebab minyak ini dikenali dalam bahasa Inggerisnya sebagai the black seed. Boleh saudara berhubung dengan saudara Zul, toko jamu Kemaman 019-917-0449. Sebab Jerman mengatakan bahawa black seed ini adalah boleh dijadikan ubat untuk rawatan kalau virus corona. Saya tak tahu sejauh mana, tapi bacaan saya. Tapi menurut daripada saudara Zul, kalau siapa yang mengambil minyak habatus sauda daripada black seed ini, ia akan menambah tenaga dan stamina kelesuan serta meningkat sistem imunasi dan antibodi dan anti-inflamasi, mengurangkan bengkak badan, bengkak sendi, melancarkan sistem pernafasan, asma, ataupun menstabilkan kolesterol. Jadi sebab kalau orang yang kena sakit virus corona, selalunya dia susah nak bernafas saudara. Dan juga anti-tumor, anti-cancer. Pada saudara, berhubunglah dengan saudara Zul di toko jamu Kemaman. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Hari ini kita masih lagi bercuti, besok juga cuti, saya tak boleh bagi pencerahan berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja dan juga moratorium. Kita mengharapkan hari Isnin nanti mungkin kalau Menteri Kewangan dapat sesuatu memberi pencerahan kepada kita yang kita nantikan selama ini saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini ialah bila tiba musim hujan, katak-katak kembali melompat. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah bila tiba musim hujan, katak-katak kembali melompat. Sebelum saya beri pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Saudara ya. Tak izinkan saya minum sedikit, kering tekak. Terima kasih saudara Taram Shah daripada Muar yang mengirimkan kepada saya kopi Mona Lisa. Kata Pak Nazir melalui pantunnya, belimbing besi berbuah lebat sudah dilanggan bersama kerdas. Peraturan vaksinasi Malaysia hebat. Guru yang enggan dilarang ke tandas. Ini cara Pak Nazir menyindir kerana kabarnya Kementerian Pendidikan, kalau guru-guru yang tak ambil vaksinasi tak boleh masuk toilet yang sama. Jadi dia baca benda itu, dia segera menghantar kiriman pantun yang menyindir keadaannya. Kemudian kata Pak Nazir lagi, ubi kayu dibakar bara, duduk bersila di tepi bendang. Bahasa Melayu, bahasa negara. Lihat bila Parlimen bersidang. Saudara, sebab itu saudara Nazil, Pak Nazil kita ni, dia pun geram bila tengok cara ahli-ahli Parlimen bersidang di Parlimen menggunakan bahasa yang begitu rojak. Yang tak faham bahasa Melayu pun bercakap lentang pukang. Malahan kadang-kadang mereka menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi bagaimana kita tak mendaulatkan bahasa kita? Itulah Pak Nazil memberi sindiran yang begitu tajam kepada ahli-ahli Parlimen. Kemudian seorang lagi sahabat kita bukan Melayu, dia berminat untuk berpantun, menghantar kiriman kepada saya, saudara Chan Tak Loy. Saudara Chan dia kata, ahli acong dan mutu, duduk di kampung umur seusia, sungguh baik saling membantu, budaya indah negaraku Malaysia. Inilah saya katakan bahawa kita warga cita damai. Kalau saudara Chan Tak Loy juga, dia seronok tengok negara kita ini hidup dalam keharmonian. Terima kasih saudara Chan. Beliau sedar dan beliau mengharapkan agar keharmonian sama sebangsa kita ini dapat berterusan. Ya saudara? Baik.
Saya ingin beri peringatan, terpaksalah saya beri peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca ataupun suntingan anda. Itu semua adalah tanggungjawab anda. Ingat saudara, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Dan ini adalah pencerahan politik yang dapatan saya melalui pembacaan, perbualan saya dengan teman-teman, warga orang politik, wakil rakyat, dan juga daripada media arus perdana. Jadi melalui pengalaman saya akan cuba untuk memberi pencerahan agar kita faham dengan suasana semasa. Mungkin betul, mungkin tidak. Jadi sebab itu saya kata, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau saudara rasa apa pencerahan saya ini tidak menepati selera anda, maka anda berhak untuk tidak bersetuju. Tapi kalau anda mahu menghantar kiriman ataupun berbahas dalam isu-isu ini, tapi hari ini saya tak dapat baca saudara, itu masalahnya. Jadi sila hantar dan kita boleh sama-sama untuk memberi pencerahan agar warga pendengar dalam halaman saya ini dapat ilmu. Tentulah kerana halaman ini adalah halaman politik daripada orang tidak lain tak bukan pada orang UMNO. Jadi saudara, itu saya perlu jelaskan. Tidak ada niat untuk menyindir sesiapa, tidak ada niat untuk memperlekehkan orang lain. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni segalanya dengan penuh keharmonian. Saudara? Baik. Saya lihat setakat dah 2-3 hari ini keadaan seolah-olah musim lantik-melantik, saudara. Kerana ahli Parlimen Rompin, Dato' Seri Hassan Arifin telah pun dilantik sebagai pengerusi Tenaga Nasional Berhad berkuat kuasa pada semalam lah 1 Oktober. Menurut kenyataan daripada Tenaga Nasional Berhad, beliau menggantikan penyandang sebelum ini, Datuk Seri Mahathir Khalid. Itu yang saya katakan. Nampak gayanya legasi yang dilakukan oleh era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin masih berterusan. Lantik orang politik untuk memanglah Dato' Hassan Arifin ada kelaikan, tetapi kita dah katakan kalau boleh elakkan kita melantik politik, biarlah mereka yang benar-benar pakar dalam bidang itu untuk melaksanakan ataupun menjadi pengerusi dan sebagainya, supaya setiap keputusan itu bukanlah berupa keputusan politik, saudara. Begitu juga ini Datuk Azalina Osman Said. Beliau adalah mantan timbalan speaker, mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri satu ketika dahulu. Hari ini beliau merupakan ahli parlimen daripada Pengerang dan telah pun dilantik oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai penasihat kepada Perdana Menteri dalam hal ehwal undang-undang serta hak asasi manusia. Itu okeylah, tak ada masalah lah. Sebab tentulah ada sentuhan-sentuhan politik yang diperlukan. Dalam waktu yang sama, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Dato' Ahmad Jazlan, yang dulu meletakkan jawatan sebagai pengurusi Lembaga Kemajuan Kelapa Sawit, kerana beliau tak bersetuju dengan kerajaan lalu. Hari ini beliau dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ke jawatan sebagai pengurusi Felcra. Jadi yang ini yang saya katakan, kalau boleh lantik-lantiklah terus jadi menteri ke timbalan menteri. Itu bidangnya sebagai bidang politik. Jadi kalau Felcra ke Felda ke apa, kalau boleh, ini pandangan saya dan warga net menyarankan daripada dulu lagi, kalau boleh kita tak mahu lagi melihat adanya lantikan-lantikan politik yang ini merupakan sebagai scheme of thing atau imbuhan. Ini keadaannya, saudara, yang perlu kita fikirkan bersama. Untuk kedudukan Dato' yang berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Susah Agung UMNO, belum ada kedengaran apakah akan terus dilantik sebagai timbalan speaker dan sebagainya. Terpulang kita menantikan keadaannya, tapi tak seronok sangatlah hanya untuk melantik jawatan ke jawatan sebagai timbalan speaker, berbolok-bolok, orang ni sokong, ni tak sokong dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa percaturan politik ini mengatasi segala-galanya, saudara, ya. Terpulanglah.
Sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan Tan Sri Syaril Samad. Dia kata bahawa dalam pertemuannya dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sewaktu Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perhubungan UMNO Negeri Johor Sabtu 2 minggu lalu, kata Tan Sri Syaril Samad, beliau telah pun membangkitkan 3 perkara yang dilihat sebagai kerugian kepada kerajaan Johor dan rakyat Johor, iaitu apabila katanya kerajaan Pakatan Harapan dahulu yang memerintah di pusat telah pun membatalkan ada beberapa program ataupun projek yang untuk kebajikan rakyat. Dia mengharapkan agar kepimpinan Datuk Ismail Sabri boleh memikirkan bagaimana dapat diperbetulkan agar 3 kerugian itu dapat dikurangkan impak kerugian tersebut untuk meneruskannya. Yang pertama ialah tentang pembesaran lebuh raya utara selatan daripada 4 lorong kepada 6 lorong, daripada Air Hitam ke Johor Bahru. Memang kawasan itu. Dan saudara, Johor adalah merupakan pintu kepada masuk daripada Singapura. Kita menghantar produk-produk kita untuk dieksport keluar negara melalui Singapura. Jadi kita memerlukan prasarana jalan raya yang luas. Jadi sebab itu almarhum Tun Razak dulu mewujudkan lebuh raya Timur Barat melalui Dasar Ekonomi Baru serta daripada Pening Utara ke selatan. Tapi telah pun jadikan sebagai swasta. Ini masalahnya, saya pun tak tahulah macam mana saudara. Terpulang kepada ini kerajaan yang baru untuk memikirkan apakah perlu jalan raya ataupun lebuh raya daripada Air Hitam ke Johor Bahru ini dibesarkan. Kerana kalau dibuat daripada 4 lorong pada 6 lorong, tentulah memudahkan kenderaan keluar masuk serta menghantar produk-produk kita untuk dieksport keluar negara. Dan ia tentulah juga mengurangkan kesesakan di lebuh raya bahagian selatan. Kemudian satu lagi ialah tentang projek kereta api laju High Speed Rail HSR. Kemudian katanya bila telah dihentikan, tapi era Tan Sri Muhyiddin ada pula pembetulan, ada untuk orang-orang tertentu. Jadi menurut Tan Sri Syaril Samad, dia kata yang penting adalah hubungan 2 negara, 2 kota besar, iaitu antara Singapura dan Kuala Lumpur. Kalau ini dapat dilaksanakan atas kadar yang segera dan diperbetulkan dengan teknologi rel elektrik, tentulah ini akan memberi manfaatnya kepada rakyat, limpahan ekonominya. Saudara, projek SRA ni nampaknya katanya era Pakatan Harapan dah telah pun dibatalkan. Malahan lebih menyedihkan, kita terpaksa membayar ganti rugi kepada kerajaan Singapura. Jadi sungguh pun pembatalan HRA tidak menjadi sebahagian manifesto PHH dalam pilihan raya dulu katanya, tapi keputusan ad hoc ini telah merencatkan pembangunan ekonomi negara. Saudara. Dan yang ketiga adalah keputusan ad hoc Pakatan Harapan dahulu sebelum PRU 14, di mana kerajaan Malaysia telah menemui bukti baru tentang batu putih. Jadi perjuangan kita untuk menuntut batu putih, tapi telah tidak terlaksana apabila tiba-tiba kerajaan menghentikan. Sedangkan ada penemuan-penemuan bukti baru daripada muzium, daripada arkib di United Kingdom, di England dan sebagainya. Dan tentulah keadaan ini mengakibatkan Johor, negara kita dan Johor khususnya telah kehilangan kedaulatan terhadap batu putih pada Mei 2008. Tapi apabila Pakatan Harapan menarik balik permohonan semakan pada Mei 2018, negara hilang batu putih. Jadi dalam keadaan begini, beliau mengharapkan agar kepimpinan Datuk Ismail Sabri kenalah mengambil tindakan sewajarnya berhubung dengan tindakan kita kehilangan Pulau Batu Putih. Jangan pula sampai kita hilang pula satu lagi, iaitu Middle Rock, yang juga sebenarnya pergelutan apa yang berlaku di Pulau Batu Putih itu adalah perkara-perkara yang saya rasa ada sesuatu yang tersembunyi yang kita tak tahu. Sebab itu menurut Tan Sri Syaril Samad, sebagai warga bangsa yang merdeka, kita harus menjaga dan mempertahankan kedaulatan kita. Itu
lontaran daripada Tan Sri Syaril Samad yang dapat saya baca. Dan hari ini, ini politik saudara. Kenyataan Pakatan Harapan agak membuatkan saya terpempan dan memikirkan apakah ada sesuatu mesej yang ingin disampaikan apabila pimpinan Pakatan Harapan terdiri daripada yang ditandatangani, kenyataan tersebut ditandatangani oleh 4 orang presiden parti. Dalam Pakatan Harapan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada mewakili Parti Keadilan, Madius Tangau mewakili Parti UKO di Sabah, Saudara Mat Sabu mewakili Parti Amanah, dan Lim Guat Eng mewakili DAP. Dan dalam tuntutan Pakatan Harapan kali ini, dia menuntut agar pejabat peguam negara memastikan bahawa setiap kes perbicaraan yang berprofil tinggi hendaklah dilihat telus dan terlaksana. Dia kata justice is not only to be seen, but it must be proven to be seen. Jadi keadilan bukan sekadar diperlihatkan, tapi ia mesti dilihat terlaksana. Kerana dia mahu agar apa-apa perbicaraan di mahkamah dan sebagainya mesti telus dan tidak didorong oleh kepentingan politik. Ini tuntutan daripada 4 parti tersebut. Saya melihat tuntutan ini ada kesannya sebab mereka telah pun menandatangani perjanjian ataupun persefahaman MOU antara 4 parti tersebut dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan warga Malaysia, keluarga Malaysia. Jadi kalau ini ada sesuatu sebenarnya yang ingin disampaikan, sebab itu berlaku ada beberapa insiden dari segi politik yang tercetus. Sebentar lagi saya akan cuba jelaskan kepada saudara. Begitu juga dia menuntut keempat-empat presiden parti tersebut menuntut agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah hendaklah telus serta tegas dalam pelaksanaan membawa setiap pesalah ke muka pengadilan tanpa ada sebarang agenda atau campur tangan luar. Jadi artinya kalau ada kes kena bawa. Dia tak boleh nak buat kes tertutup, macam saya katakan sweep under the carpet ataupun disapu di bawah permaidani. Nampak indah tapi kotor, busuk yang memalukan negara kita. Saudara, sebagai contohlah saya katakan tentang macam mana dia bentuk keadilan, tentang kes Adib. Allahyarham Adib. Hari ini pun kita dengar daripada saudara ini Zamil Ibrahim menjerit dia dan beliau mencabar pihak-pihak tertentu sebab dia terasa sangatlah dia terpanggil untuk menyentuh soal kematian Adib yang dilihat seolah-olah tidak ada pembelaan. Sedangkan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri pernah menyatakan bahawa beliau sendiri akan berjuang untuk Adib. Begitu juga daripada PAS, mereka juga mahu tentang kematian Adib ini dibela. Malahan seluruh rakyat Malaysia terpempan dan merasa amat kecewa apabila kes Adib ini tiba-tiba ditamatkan kerana kononnya tidak mempunyai bukti. Sedangkan menurut saudara Zamil lagi, dia kata terdapat 4 orang suspek yang dipercayai kini telah pun melarikan diri di Australia. Jadi macam mana mereka boleh lepaskan? Itu persoalan yang dilontarkan oleh saudara Zamil. Lepas dia kata amatlah malang bila seorang anak muda yang berusaha untuk menabur bakti, dia tak ada terlibat dalam politik. Dia nak memadamkan kebakaran sebab dia anggota bomba. Tapi kerana kesan daripada wujudnya api kebencian perkauman, maka beliau terkorban. Dan suspek yang diyakini terlibat dalam kejadian tersebut telah pun dihadapkan dalam mahkamah koroner. Tetapi bagaimana 11 orang itu hilang. Dan menurut saudara Zamil, dia yakin bahawa 4 orang ini masih bersembunyi di Australia. Sudah sampai masanya kerajaan melihat keadaan ini dan menyelesaikannya. Sebab ini apabila kenyataan daripada Zuraida Kamarudin, lepas itu disebut oleh Menteri Dalam Negeri bahawa kes sudah dia letak sebagai no further action, ia tentulah menyentuh hati dan perasaan warga bangsa kita, warga cinta damai. Bukan hanya orang Melayu, bangsa-bangsa lain juga turut menggeleng kepala dan menghela nafas
panjang kenapa perkara ini boleh berlaku. Jadi siapa saja yang melakukan tindakan jenayah perlulah dihadapkan. Itu keadaan saudara. Sebab itu saya menerima kiriman daripada Pusaka Melayu. Saudara Pusaka Melayu dia kata dia minta kita bincangkan malam ini, dia kata sebab beliau merupakan salah seorang ahli akar umbi UMNO dan katanya dia akan tetap dengan UMNO. Cuma beliau mencadangkan selaras dengan persetujuan Presiden untuk UMNO tampilkan muka-muka baru dan yang fresh ataupun muka-muka yang lebih berwibawa dalam musim PRU15 nanti. Dia kata maka setiap adun dan ahli parlimen hendaklah diberikan tempoh untuk memegang jawatan 2 penggal saja, dia kata. Untuk bagi satu-satu kawasan. Tapi itu pun bergantung kepada prestasi mereka terhadap rakyat dalam kawasan yang mereka wakili. Tapi kalau ada terlibat dalam rasuah dan sebagainya, maka tak perlulah disambung khidmat mereka. Kerana jika rakyat setempat pun katanya susah nak dibela, macam mana ahli-ahli parlimen ini ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ini mahu menyantuni dan membela kehidupan rakyat. Jadi beliau mengharapkan agar setiap adun dan ahli parlimen hendaklah benar-benar menjadi sebagai wakil rakyat dan tidak menimbulkan banyak isu. Jadi keadaan ini dia kata eloklah Presiden ataupun ahli Majlis Tinggi UMNO memikirkan kemungkinan cukuplah 2 penggal. Saya tak mau campur. Sebab kalau dikemukakan calon-calon muka baru, kalau terdiri daripada anak muda, tak ada juga. Kalau mereka terus boleh memberi khidmat dengan baik, biarlah nak pergi berapa lama. Tapi kalau dia usia dalam 35 tahun, bertanding, menang, kalau 2 penggal 10 tahun pun 45 tahun. Sayanglah pengalaman yang dia ada nanti. Jadi bukan kata saya tak bersetuju saudara Pusaka Melayu, tapi cuba hayati betul-betul. Kita boleh mencadangkan, tapi kadang-kadang biarlah cadangan itu nanti bila kita nak merealisasikannya, ia benar-benar tuntas. Saudara? Dan sekini kita masuk tentang suasana hari ini, saudara. Sebagaimana yang saya katakan, bila tiba musim hujan, maka kata-kata kembali melompat. Mereka melompat daripada satu kolam ke satu kolam. Mereka bernyanyi, berdondang sayang. Sebab hujan, air banyak di kolam-kolam. Ini saya tentukan tentang kolam politik. Kerana hari ini, saudara, situasi politik di negeri-negeri saya melihat masih tidak stabil sepenuhnya. Contoh, di Sabah. Sebab saya sudah terdengar bakal berlaku ledakan yang tidak menentu kerana keadaan politik di Sabah masih lagi belum masak. Kerajaan campuran di Sabah yang dianggoti oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Bersatu dan UMNO serta parti-parti lain yang mewujudkan setuk dilihat tidak begitu kental dan warisan pada bila-bila masa boleh merempuh apabila ada sokongan, apabila adanya berlaku lompat-melompat. Kabarnya yang saya dapat tahu ada akan berlaku tapi tak tahu bila. Cuma kita mengharapkan sebab Sabah baru sangat pilihan rayanya. Saya tak tahu bagaimana kedudukan, apakah Sabah akan mengadakan pilihan raya serentak nanti ataupun dia akan menanti jeda waktunya 5 tahun nanti. Itu keadaannya. Saya tengok di Sabah ni bukanlah sesuatu yang tentram. Saudara, jadi kesan daripada politik, kesan kepada politik apabila COVID-19 melanda ini, tentulah ia juga mempengaruhi kedudukan pola politik. Kerana hari ini, saudara, daripada 15,361,000, 52 orang warga kita yang layak mengundi jika diadakan pilihan raya nanti, 5.94 juta adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Saya kena ingat, 5.94 juta. Dan angka ini akan menjadi lebih besar jika pendaftaran secara automatik kepada pengundi berusia 18 tahun dilaksanakan. Jadi kerana itu, UMNO perlu berubah dan menyesuaikan corak berfikir selari dengan golongan muda sekiranya mahu meraih sokongan dalam pilihan raya akan datang. Kerana UMNO perlu menyedari hakikat golongan remaja kini mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam menentukan kelangsungan pentadbiran sebuah parti dan juga negara. Kerana itu, UMNO harus berubah dan menyesuaikan corak berfikir. Ya, saudara? Dan tak silap saya dalam minggu lalu, Utusan Malaysia ada melaporkan tentang 5.94 juta pemilih dalam kumpulan usia 21 tahun hingga 39 tahun
yang diwartakan setakat Mei lalu itu berdasarkan daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya suku pertama tahun ini. Dan masih lagi diadakan kempen penambah bilangan pengundi, saudara. Jadi jika pendaftaran secara otomatis dilakukan selama 78 juta pengundi baru, dan saya menyangkakan lebih daripada 8 juta. Keadaan ini kita harus berhati-hati. Sebab itu menurut Ketua Pemuda Dato' Dr. Ashraf Wajidi, UMNO perlu bangkit dengan wajah baru. Kalau tidak, maka tanpa menampilkan kepimpinan muda daripada parti UMNO, maka UMNO akan dipandang sinis. Dan juga di samping itu susulan daripada kontroversi yang melanda parti itu ketika ini. Jadi sudah tiba masanya UMNO menampilkan pemimpin baru, yang muda, yang segar, yang bebas daripada sebarang kontroversi menjelang pilihan raya umum. Sebab itu, UMNO perlu kembali kepada asas penubuhannya tahun 1946 dahulu. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau mahu UMNO kembali kepada landasan perjuangannya. Bukan seperti yang ada sekarang ini, yang dikuasai oleh wolot-wolot. Kerana saudara kena ingat, UMNO tidak pernah ketandusan pemimpin. Tetapi masalahnya pimpinan yang ada takut kepada kehadiran yang baru. Maka mereka ditekan, maka mereka akan disingkirkan. Jadi hadirlah pimpinan dalam UMNO ini yang sedia ada sekarang ni, yang comot, yang ada masalah. Jadi akhirnya rakyat melihat dengan kejelekan. Sukar untuk UMNO menggapai kejayaan jika berlaku pilihan raya akan datang. Sebab itu rakyat hari ini memerlukan pimpinan yang baru dalam UMNO, yang memerlukan pimpinan yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan untuk menegakkan perjuangan agama, bangsa dan negara. Bukan main-main, saudara. Dan karakter-karakter yang dikatakan sebagai pengkhianat. Jadi hari ini mungkinlah mereka baik, besok mereka berkhianat lagi, sementara belum dapat ini jawatan. Jadi sebab itu sekarang ni kita perlu meletakkan muka-muka baru. Sebab saya tengok sekarang ni, saudara, pilihan raya sudah hampir. Apabila Tan Sri Muhyiddin melontarkan kenyataan bahawa Perikatan Nasional sudah pun mengadakan perbincangan secara serius dengan PAS. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa muka-muka atau nama-nama calon belum ditentukan lagi, artinya sudah ada gerak ke arah itu. Dan UMNO sendiri sudah pun mengadakan mesyuarat dalam Majlis Tinggi apa semua, turut membincangkan tentang pilihan raya umum. Jadi bagi saya dalam keadaan begini, saya lihat pilihan raya umum semakin hampir. Ditambah lagi apabila kita melihat gelojak politik. Apa yang berlaku di Melaka? Saudara, kejadian di Melaka adalah kita melihat bagaimana mantan pemimpin UMNO yang dikatakan sudah berkira-kira mau melompat, mau menjadi kata untuk menyertai Pakatan Harapan, itu Parti Keadilan. Saya lihat bahawa pengkhianatan terhadap perjuangan parti ini masih belum reda dan masih belum mampu ditamatkan. Jadi pengkhianatan terhadap parti amat jelas. Dan ini kata Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad selaku Timbalan Pengurusi Perhubungan Melaka, dia kata pengkhianatan terhadap parti amat jelas boleh dilihat apabila ada pemimpin UMNO yang tidak tahan dengan nafsu serakah mereka ingin mendapat kuasa dan pangkat. Jadi dalam hantaran di Facebook dia kata pemimpin seperti itu sanggup melompat dan meninggalkan parti demi mendapatkan kedudukan yang tidak ubah seperti melakukan pelacuran dalam politik. Mereka ini lain matlamat tidak semata-mata untuk habuan. Jadi pemimpin seperti ini, tindakan mereka tidak senada dengan kata-kata mereka. Kadang-kadang katanya mereka meletakkan keyakinan rakyat dikesampingkan, tetapi matlamat mereka adalah segala-galanya, saudara. Jadi dalam keadaan begini, itu di Melaka, saudara, saya nampak jelas Melaka benar-benar tidak dapat lagi diselamatkan kalau benar berlakunya lompat-melompat. Kerana Ketua UMNO bahagian Tangga Batu itu turut mengakui perkara yang berlaku semalam menyebabkan beliau sukar melelapkan mata. Ini kata daripada Adun di Melaka. Dalam pada itu beliau berharap kerajaan negeri yang dipimpin oleh Datuk Seri Sulaiman Mam Ali terus kukuh. Sebab itu sekarang ni saya nak bagi tahu pada saudara, kediaman resmi Tuan Yang Terutama Gubernur Melaka terpaksalah dikawal agak ketat untuk mengelakkan agar
tidak berlakunya rempuhan mereka-mereka yang telah pun katanya mempunyai surat akuan bersumpah. Kerana saat ini Tuan Yang Terutama Ketua Menteri Governor Melaka katanya melakukan kuarantin kendiri. Jadi tak payah dia kacau dia. Ya, mungkin dalam keadaan begitu reda sedikit. Tetapi jangan lupa saudara, di Melaka ni sebenarnya dah sebulan lebih benda ni berlaku. Ini tidak lain tidak bukan kerana terdapat 3 kumpulan. Di Melaka itu kumpulan mantan Ketua Menteri, kemudian kumpulan Ketua Menteri yang ada sekarang, begitu juga Ketua Perhubungan UMNO Negeri dan juga pimpinan-pimpinan negeri yang katanya tidak begitu senang melihat keadaan bagaimana seolah-olah Ketua Menteri ini hanya mendengar satu pihak sahaja. Jadi Datuk Sri Sulaiman harus memikirkan bagaimana untuk menyantuni. Nampak gayanya saya rasa besar kemungkinan minggu depan kalau usai keadaannya susah saudara. Sebab 5 adun dari PBM dan Amanah dikatakan sedang berkira-kira untuk melompat semula. Ya saudara, itu di Melaka. Begitu juga saudara, saudara harus ingat di Johor sebenarnya. Cuma di Johor ni usaha untuk melakukan lompat-melompat ini terhenti seketika setelah Duli Yang Mahmula Sultan Johor bertitah. Dia kata ahli-ahli politik jangan buat perkara yang bukan-bukan di negeri Johor. Kalau mereka melakukan tindakan, maka baginda tidak akan teragak-agak untuk menamatkan jeda waktu tempoh kedudukan Dewan Ulama Negeri dan mengadakan pilihan raya umum. Mungkin terhenti. Sebabnya di Johor saudara, 5 adun dari Parti Peribumi Bersatu dan Amanah, mereka sekarang dikatakan sedang berkira-kira untuk melompat. Saudara, kemelut di Johor, kena ingat Barisan Nasional cuma ada 19 kursi dan 1 saja PAS daripada 56 kursi. Jadi 36 kursi itu sebenarnya dah dipegang oleh pembangkang. Saudara, termasuklah daripada DAP, daripada Amanah dan daripada Keadilan dan sebagainya. Jadi kalau 5 penyokong tu lari, berat juga. Begitu juga di Perak, saudara. Saya melihat ada angka 5 ni. 5 ni, saudara. Bukan 4 ya, 5. 5 penyokong kerajaan Barisan Nasional di Perak kabarnya. Saya mendengar kabarnya sedang juga berkira-kira mahu melompat dan menarik sokongan. Itu terdiri daripada Amanah, PAS dan PBM. Jadi dalam keadaan begini, the highest bidder lah. Siapa yang boleh menawarkan tawaran yang lebih lumayan, maka mereka akan melompat. Ini keadaannya sekarang ni, musim hujan ni, katak-katak dah mula nak melompat. Saya kena ingat saudara, di Perak ada 27 Barisan Nasional dan 29 kalangan ahli-ahli Dewan Negeri terdiri daripada DAP, Amanah dan PBM. Ini sebab dulu bila berlaku langkah undi kepercayaan di Dewan Negeri, dan akhirnya DAP serta Amanah mengambil keputusan menyokong kerajaan pimpinan UMNO Barisan Nasional, maka tumbanglah Peja. Tapi kena ingat bahawa itu bukan merupakan satu blank check. Bila-bila masa saja kalau mereka menarik sokongan, maka akan tumbang juga. Dan saya melihat ini macam seolah ada domino. Ini domino teori lah, daripada Johor, Melaka, Perak dan Kedah. Kedah betul hari ini PAS menjadi teraju kepimpinannya. Tapi PAS jangan rasa besar, jangan rasa selesa. Sebab jumlah kerusi daripada 36 orang ahli Dewan Negeri di Kedah, PAS cuma ada 15. Hanya apabila terdapat 3 daripada Barisan Nasional dan Keadilan atas nama Perikatan Nasional ataupun Muafakat Nasional, 3 daripada UMNO menyokong, maka dapatlah PAS. Tapi kalau UMNO tarik sokongan, sebab saya kena ingat, saya melihat apabila Presiden UMNO menyatakan tiada Muafakat Nasional, apakah UMNO akan menarik sokongan di Kedah? Kalau ini berlaku, maka daripada 36 kursi itu PAS juga akan tumbang. PAS dengan 15 saja.
So artinya ada 21 kursi nanti. Apakah ada pakatan antara UMNO dengan Keadilan, dengan DAP dan sebagainya, saudara. Ini keadaan bukan suasana yang baik di Kedah. Jadi MB Kedah kena hati-hati. Sebab di Kedah ada parti PBM. Parti Peribumi Bersatu di Kedah bukan yang didominasikan oleh Tan Sri Muhyiddin. Ia merupakan daripada PBM, mereka menubuhkan pejuang, iaitu Datuk Seri Mukris. Dia ada pun ada 4-5 orang dia. Saudara, hati-hati ya, PAS di Kedah. Jangan merasakan besar sangat, sudah jadi menteri besar, boleh buat itu dan ini. Sebab itu saya melihat bahawa secara resminya Muafakat Nasional kini sudah pun menjadi sejarah. Ini realiti, saudara. Apabila UMNO merasakan bahawa ia telah dikhianati oleh lebay-lebay PAS, semua kerana gara-gara tamak, dan mereka bermain dua kolam. Sebenarnya mereka bermain dua kolam, melompat sana, melompat sini. Ini keadaannya. Dan kekecewaan itu dilontarkan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dalam satu temu bual dengan satu laman web. Bila bertanya bagaimana Datuk Seri tentang kedudukan Muafakat Nasional, beliau secara jelas menyatakan, apakah ada lagi Muafakat Nasional? Itu soalan sinis. Dan saya melihat bahawa Muafakat Nasional sudah pun berada di garis penamat. Dan keadaan ini bertambah sukar apabila dinyatakan PAS tetap akan bekerjasama bersama-sama dengan Perikatan Nasional dalam menghadapi musim pilihan raya akan datang. Jadi artinya terputus sudah kasih sayang. Ikatan kemesraan antara UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional sudah tidak dapat diperbaiki. Sebab pimpinan UMNO di peringkat Majlis Tinggi sudah merasakan bahawa apa yang dilontarkan oleh pimpinan PAS hanya konon-kononnya atas nama untuk memperbaiki perjuangan demi perjuangan permuafakatan bangsa apa semua. Ini tidak lain hanya sekadar retorik politik. Sekadar retorik politik. Dan ini sudah dicium oleh pimpinan UMNO peringkat Majlis Tinggi. Nasib baik sekarang ni akar umbi belum lagi. Tapi akar umbi sudah pun rasa. Sebab itu mereka sudah buat keputusan tak mau PBM. Dan masih belum lagi membuat keputusan yang tuntas berhubung dengan Muafakat Nasional. Tetapi bila mendengar kenyataan dari Presiden adalah sesuatu yang amat sukar. Saya melihat terlalu sukar jalur Muafakat Nasional ini untuk dipertahankan. Kenapa kekecewaan Datuk Zahid sebenarnya turut didukung oleh akar umbi yang rata-ratanya mereka sebenarnya kecewa dengan sikap bermuka-muka pimpinan daripada PAS. Sementara PAS pula sebaik saja presidennya Tuan Guru Haji Hadi mencapai kata sepakat mengenai pembagian kerusi bersama Perikatan Nasional, maka secara rasminya saya rasa Muafakat Nasional habis. Bye-bye. Tiada artinya titisan air mata, tiada artinya lenengan air mata waktu saat piagam Muafakat Nasional itu ditandatangan dulu. Ia tidak lebih daripada retorika politik yang hanya saya melihat bahawa ahli-ahli di peringkat akar umbi terpedaya dan ditipu. Saya amat sedih melihat keadaan ini kerana harapan warga UMNO, harapan warga PAS di peringkat akar umbi begitu tinggi untuk melihat satu jalinan kembali bertautnya antara warga UMNO dan PAS. Tapi kerana pimpinan yang lebih meletakkan keutamaan pangkat dan darjat, mereka sanggup menghancurkan hati dan perasaan ahli akar umbi. Ini yang agak mengecewakan saya. Sebab sebenarnya saya dah bercakap 3-4 bulan dulu. Hati-hati. Malahan yang berhormat Mulia Tengku Razali berkali-kali mengulangi kenyataan, memberi nasihat kepada pimpinan UMNO. Sewaktu itu, waktu sebelum beliau meletak jawatan sebagai pengurusi Majlis Penasihat, dia kata berhati-hati dengan PAS dan dia berharap agar pimpinan jangan main kayu tiga. Jadi orang yang faham, yang tahu macam mana liciknya percaturan mereka di peringkat atas, bukan ahli bawah akar umbi. Saya sedih dan tentulah kerana sekarang ni. Dan saya rasa nampak gayanya untuk Parlimen dibubarkan sudah semakin hampir. Sebab itu sekarang saya nampak dalam keadaan sekarang ni ahli-ahli Parlimen sudah pun harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi
kehadiran pilihan raya umum yang akan datang. Saudara? Dan saya juga merasakan dalam musim-musim pilihan raya akan datang, maka ketetapan daripada PAU tentulah tidak boleh disangkal lagi. Saya kena ingat, cuma dengar kenyataan yang berhormat Dato' Mak Hassan sebagai Timbalan Presiden. Beliau mengatakan bahawa apa sahaja tuntutan akar umbi, tuntutan daripada persidangan UMNO hendaklah dipenuhi. Jadi pada beliau lebih rela untuk berakhirlah sudah muafakat nasional yang selama ini dibangga-banggakan. Saudara, saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang ni, suka tak suka kita harus mengakui bahawa setiap parti politik yang ada sudah berada di ambang perpecahan. Tak tahu macam mana boleh berlaku. Secara tiba-tiba saja, apabila hadirnya kepimpinan negara ini, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri berada di anjung kuasa di Sri Perdana, tiba-tiba saya melihat boleh dikatakan parti-parti besar. Parti PAS, Parti DAP, Parti Keadilan, Parti UMNO, Parti Perubumi Bersatu sudah berada di ambang perpecahan yang begitu teruk. Setelah terdapat 3 kumpulan dalam parti PAS sebenarnya, yang ada pihak ini kumpulan Publika yang mahu menjatuhkan Tuan Guru Haji Hadi kerana atas alasan tak sihat, atas alasan sudah sampai masanya untuk beliau berundur daripada landscape politik negara, maka puak-puak Publika ini kabarnya akan mencadangkan Tuan Guru Ibrahim. Datuk Ibrahim akan dia dicadangkan untuk menjadi presiden, di mana katanya mantan sisa politik kepada Haji Hadi yang juga Menteri Besar Terengganu akan dicalonkan sebagai timbalan presiden. Itu satu kumpulan. Ada satu kumpulan lain pula bahawa mereka mahu mempertahankan Tuan Guru Haji Hadi sebagai presiden, dan ini didukung oleh Senator Ahmad Idris. Satu pihak lagi adalah pimpinan daripada putera kepada Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz, iaitu saudara Abdul, juga katanya akan dicalonkan untuk bertanding jawatan presiden. Artinya jika ini berlaku, PAS mengalami perpecahan yang begitu teruk saat ini. Itu dalam PAS. Begitu juga dalam DAP saya. Dalam DAP juga, warga di Pulau Pinang, warga DAP Pulau Pinang sudah menggambarkan, menzahirkan mereka tidak senang lagi dengan kepimpinan Lim Guo Eng, iaitu mereka kata mereka tidak mahu lagi keluarga Lim menguasai parti DAP. Mereka mahu supaya ada muka baru. Jadi antara mereka yang ditonjolkan adalah Anthony Loke bersama-sama dengan Goh Beng Sing Dio. Dan ada juga warga DAP yang tidak senang dengan Tony Poa. Ini berlaku dalam percaruan politik dalam DAP. Dan hari ini kabarnya semakin kencang, saudara, apabila dalam Perikatan Nasional, dalam Parti Perubumi Bersatu, saudara boleh dengar, saudara boleh lihat bagaimana seramai 200 lebih ahli PBM di Putrajaya sudah pun mengisahkan keluar daripada parti PBM untuk menyertai UMNO. Mereka sudah pun menghantar borang penyertaan untuk menyertai parti UMNO itu di Putrajaya. Belum lagi satu lagi berita yang agak menggemparkan apabila kabarnya Azmin Ali sedang berura-ura untuk menubuhkan parti baru. Jadi kalau Azmin Ali menubuhkan parti baru, maka dia bersama dengan 12 sokongan, 12 ahli yang melompat daripada Parti Keadilan dulu akan melompat keluar balik. Sebab itu saya katakan sekarang ni musim pesta dalam hujan ini, ahli-ahli politik melompat lagi. Dan keadaan ni kalau mereka melompat, bagaimana kedudukan Datuk Ismail Sabri? Apakah beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri? Ya Tuhan, apa nak jadi negara kita ni? Tak berhenti-henti sejak pilihan raya umum 2018 sehingga saat ini. Belum ada suasana tenang. Belum ada situasi yang boleh dibanggakan, yang boleh rakyat menumpang tentu untuk melihat perjuangan rakyat disantunkan. Tak ada. Ahli-ahli politik tak habis. Tidak lain, tidak bukan hanya untuk bergolak, merebut kawasan, merebut jawatan. Aku nak itu, aku nak ini. Dan rakyat dibiarkan. Ini yang membuatkan saya geram. Bagaimana pula dengan UMNO?
UMNO pula kabarnya masih lagi. Saya, dapatan saya dalam mesyuarat Majlis Tinggi, Perdana Menteri ada perbincangan dengan Presiden UMNO. Tetapi juak-juak di belakang mengatakan bahawa it is high time untuk Datuk Ismail Sabri menawarkan diri bertanding jawatan Presiden. Saya nak bagi tahu kalau dia betul-betul nak bertanding, bagaimana kalau dia bertanding dia kalah? Kena ingat dia adalah sebagai Perdana Menteri. Apa nak jadi pada negara kita, Perdana Menteri bertanding jawatan parti kalah. Ini pun satu masalah lagi. Kalau menang satu hal lagi, tapi UMNO akan berpecah dan terus berpecah sampai bila orang Melayu nak bersatu. Muafakat nasional dah hancur. Ke mana lagi kita nak mengadu? Inilah betul saudara, Pak Lebay ni kadang tak fikir semua tu. Bila dapat jawatan scheme of thing, dan kita bercelaru habis. Tanpa kita sedari, saya melihat bahawa 2 minggu lalu Perdana Menteri telah melontarkan kebimbangannya apa yang berlaku di Laut Cina Selatan. Iaitu sudah ada seolah-olah Laut Cina Selatan akan dijadikan medan pertempuran antara Amerika dengan China. Bagaimana dengan negara kita? Kerajaan Australia telah pun menghubungi Perdana Menteri. Kita memang sepatutnya kekal dalam ucapan yang Perdana Menteri sewaktu unggah, dia menyatakan negara Malaysia kekal mengharapkan supaya kita sikap berkecuali. Tetapi dalam keadaan sekarang ini yang bercelaru, dan Syamuddin pula dia kata bahawa dia bukanlah ikut menuntut kehendak Cina dan sebagainya, tapi dia sudah pergi ke negeri Cina. Saya dah cakap dulu dah, sepatutnya pergi Cina tu minum kopi lah, berbual-bual, nyatakan pendirian Malaysia. Waktu yang sama bercakaplah dengan Australia, bercakaplah dengan England, bercakaplah dengan Amerika. Tolonglah nak bertempurlah negeri kawasan lain. Ini keadaan saudara bahawa perbalahan berterusan. Warga kita sekarang ni sebenar-benarnya rakyat tengah pening. Ledakan apa berlaku di Melaka membuatkan rakyat kata Allah tak berhenti lagi. Bagaimana di Johor? Kalau berlaku di Perak, lagi rakyat pening. Tak habis-habis. Bila nak berhentinya? Bilakah kita mau melihat suasana damai, suasana tenang, parti-parti politik tidak lagi memiliki ahli-ahli yang bersikap seperti katak? Ini keadaan yang saya dapat. Saya dapatan, saya nak tuduh tu tak boleh lah saudara, tapi dalam keadaan sekarang ini tidak menentu. Saudara, saya cakap terus terang, cuba dengar kenyataan daripada pimpinan PAS di Perak. Ini kena ingat saudara. Bila dia kata soal judi dan sebagainya itu bukan salah PAS dan sebagainya, dan tiba-tiba saja Datuk Syahrani menyatakan Perak bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum. Jadi keadaan ini saudara kena baca, kena lihat bahawa seseorang pemimpin tidak akan melontarkan pandangan, tidak akan melontarkan ungkapannya jika tidak ada riak-riak dalam air. Begitu juga apabila yang amat berhormat ini Datuk Seri Sulaiman Ali, bila 2 minggu lepas dia dah kata bahawa dia membuat sikap terbuka, mengajak pimpinan pembangkang untuk bersama-sama mengadunkan suasana negeri Pahang, negeri Melaka khususnya, supaya dapat dicari upaya agar masalah COVID ini diselesaikan, agar ekonomi dapat dibangunkan. Apakah bila dia mengundang benda begitu tidak ada sesuatu? Kita sebagai warga yang terlibat dalam politik, yang nak tahu politik, kena lihat semua aspek ini dan kena buat kajian. Kerana dalam keadaan kedudukan yang rapuh, bila dia melontarkan keadaan begitu, mesti ada sebab dan akhirnya meledak. Begitu juga apa berlaku di Johor. Cuma Johor ni agak selamat kerana ada tuanku yang tegas. Tuanku kata jangan buat onar. Kalau buat onar di Johor ini, dia akan bubarkan Parlimen Dewan Negeri. Terhenti sekejap. Tapi saudara jangan lupa baca kenyataan-kenyataan daripada Parti Keadilan, baca kenyataan daripada pimpinan PBM. Mereka tetap lagi tidak mahu bersama dan mereka mahu menyonsong agar pimpinan Datuk Bini Hasni digugat. Yang saya lihat yang agak tenteramnya di Kelantan. Sebab Kelantan tak ada apalah sebab PAS merentah. Begitu juga di Pahang, Sarawak. Tetapi bagaimana di Selangor? Kumpulan kartel-kartel yang merasakan tajaan Azmin Ali, mereka juga sekarang ni dah kena ke Penimiang.
Apabila merasakan bahawa sudah ada gerakan untuk menyingkirkan mereka, menyingkirkan Datuk Amiruddin dan sebagainya. Datuk Amiruddin, Juria, adalah ramai lagi lah dalam Parti Keadilan yang mengikut kartel Azmin Ali. Itu di Selangor, saudara. Bagaimana juga kawasan-kawasan di negeri lain. Saya melihat bahawa ini bukan sesuatu yang tentram. Dan kalaulah berlaku di Melaka, ia juga pasti akan menjangkit sebab benda itu bunga. Itu sudah jelas. Minggu lalu sudah pun berlaku satu ledakan yang amat memeranjatkan. Apabila sudah ada usul undi tidak percaya mahu dibawa terhadap pimpinan Menteri Besar di Negeri Sembilan daripada Parti Keadilan. Ini gambaran saya, saudara. Jadi kita kena melihat semua. Kalau semua negeri itu bergolak, apakah anjung kuasa Sri Perdana tidak bergolak? Hari ini sudah terdengar perbalahan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pimpinan kerajaan. Apabila beliau menyatakan tidak senangnya dengan keputusan daripada peguam negara, beliau sudah tak senang dengan keadaan apa berlaku dengan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Kemudian ucapan beliau di Parlimen berhubung dengan isu 2 bilion. Kononnya ada campur tangan daripada luar dalam mereka yasha tentang dasar rancangan Malaysia ke-12. Sudah ada pula jawab-menjawab antara Datuk Mustafa Mohamed. Lepas itu disonsong pula oleh ahli parlimen daripada Kuala Kerai, daripada PAS. Benda ini, saudara, bukan boleh dilihat begitu sahaja. Tak boleh dilihat sambil lalu. Ada sesuatu yang sedang bergerak yang keyakinan saya. Saudara tunggu. Sebab besok hari Ahad mungkin tidak ada gerakan. Tapi hari Isnin, Selasa, bila Dewan Parlimen bersidang, apakah tidak akan ada ledakan yang tidak menentu? Kita bincang lagi malam besok ke arah persidangan Parlimen pada hari Isnin. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.